A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Kepada perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pelajaran akidah. Ya, pelajaran akidah. Itulah babnya, bab beriman kepada hari akhirat. Bab beriman kepada hari akhirat. Dan tajuk kita pada malam ni, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Sebelum ni kita menyentuh berkenaan alam kubur. Alam kubur, fitnah, azab, ya, seksa dan juga nikmat kubur. Pada malam ni tanda-tanda kiamat. Dalam bahasa Arabnya alamat al-qiyamah. Alamat tanda-tanda, ataupun di antaranya disebut sebagai asyrat al-qiyamah, ataupun asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dalam satu lafaz yang lain digunakan dengan istilah amarat al-qiyamah, dengan arti tanda-tanda kiamat sama. Ada 3 lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama alamat, yang kedua asyrat, dan yang ketiga amarat. Semua itu merujuk kepada benda yang sama, iaitulah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda dengan arti perkara-perkara yang menjadi panduan kepada orang yang beriman, ulul albab. Dia nampak tu, oh inilah dia, ya, tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak. Bagi jenis bukan ulul albab, dia tak nampak apa, tak ambil sebagai panduan, pengajaran untuk dia berubah, untuk dia mempersiapkan diri dia menghadapi saat tersebut. Bagi ulul albab, dia akan nampak itu. Lalu nampak itu Nabi pun cerita tanda-tanda 1, 2, 3, 4, 5 sampailah berapa tu. Ya. Kita wajib beriman bahawa kiamat itu pasti akan berlaku. Satu saat yang kita dah sentuh sebelum ni, kiamat ialah satu saat yang dimulai dengan permulaannya ialah kehancuran. Habis hancur luluh, hancur lebur. Maknanya alam ini bukan bumi saja, seluruh alam ini dia panggil apa, sarwa jagat ini, semuanya hancur lebur. Yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak, daripada sebesar-besar makhluk Allah, apa bulan bintang itu, sebesar-besar makhluk Allah di alam dunia ini, sampailah kecil-kecil semua hancur lebur. Di saat itu yang tinggal hanyalah Allah Ta'ala, al-malikul jabbar, itu yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal
ikrar. Itu yang kekal, yang lain semua hancur. Itu maksud hari kiamat. Jadi untuk ke arah itu ada amarat, tanda-tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa berlakunya kiamat, Allah sahaja yang mengetahuinya. Tidak ada manusia yang mengetahuinya, juga para nabi, para rasul pun tidak mengetahuinya. Dan tidak ada seseorang pun yang boleh menghitung berapakah umur dunia ini. Tak tahu bila, tahun depan ke, 2 tahun lagi ke, tak ada secara tepatnya. Cuma yang kita baca di dalam beberapa kitab, ulama-ulama dahulu berijtihad, tahun sekian, berapa tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, berapa ratus lagi. Ya, seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti, dia meramalkan bila. Tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka ni tanya kamu wahai Muhammad, bila kiamat? Mereka ni golongan ya kufar Quraisy. Tanya bila kiamat? Ayyana mursaha, bila berlaku? Bila tiba masanya Allah hancurkan bumi ni, bila? Qul, kamu jawab, innama ilmuha inda rabbi. Ilmu bila, tarikh bila berlakunya kiamat, hanyalah di sisi Tuhanku Allah Ta'ala. Tak ada siapa tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak dizahirkan bila masanya, tidak tahu bila, kecuali dia yang tahu. Iaitulah merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Thaqulat fis samawati wal ard. Dan ketika berlakunya kiamat itu, maknanya bumi, langit dulu as-samawat, langit-langit, as-samawat maknanya langit-langit, berapa lapis itu. Lapisan ini biasa kita guna bila sesuatu benda tu dia banyak lapis, menunjukkan ketahanan, keteguhan. Banyak lapis. Bila banyak lapis menunjukkan ketahanan, keteguhan. Berapa sampai 7 lapis. Tahan tu, walaupun kuat begitu pun akan hancur tiba masa dia. Apatah lagi kita ni yang selapis saja. Lepas kulit nipis ni terus berdarah. Tak tahan kita. Langit yang begitu 7 lapis tu hancur lebur luluh. Langit-langit as-samawat. Langit-langit itu pun hancur lebur. Kita ni selak sikit pun dah berdarah dah. Tak tahan lama. Kena langgar ke mana? Teratuk berjalan, na'udzubillah, keluar. Teratuk di tiang apa? Berdarah dah. Tak tahan. Tu pun rasa hebat, rasa besar. Rasa boleh kekal, rasa boleh deraka pada Allah Ta'ala. Langit yang begitu 7 lapis pun hancur lebur. Saqulat, ya. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Pada hari kedatangan itu, yang mana langit bumi berlaku huru-hara. Man saqulat arti makna asalnya berat. Dengan arti berat untuk langit dan bumi menerima saat itu. Mana tak boleh tanggung. Bila tiba masanya hancur lebur. Itu maksud dia. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak datang kepadamu kecuali tiba-tiba, tak sedar. Tiba-tiba ni bagi golongan yang lalai. Baghtah tu tiba-tiba duduk tengah makan, tengah minum, bau. Duduk tengah apa tu, bau belaka. Bagi golongan ulil albab, ulil absar, mereka ni nampak dah ready dah. Cuma nak tunggu masa saja, dah ready dah. Dia nampak pada, kita akan sentuh kemudian, dia nampak pada malam keesokannya akan terbit matahari sebelah barat. Malam tu dia dah tahu dah
ulil albab, ulil absar. Dia nampak dah malam ni, dia tahu dah tanda malam ni, malam besok dah last dah untuk beribadat, untuk bertaubat. Ni last, besok tak ada dah. Sembahyang pun, bertaubat pun Allah tak terima dah. Dia pun tak nampak dah. Dia pun ready. Dia tengok besok dah keluar matahari sebelah barat. Dah nampak je. Baratah ini tiba-tiba bagi yang lalai. Tengok-tengok, ya, tengok-tengok sedar pagi besok, tengok matahari dah keluar sebelah barat, baru berbondong-bondong. Tu bahasa terjemahan. Terjemahan Quran lama-lama kan. Kita tengok terjemahan, kita belajar kecil-kecil dulu. Belajar muqaddam, ya, kecil-kecil. Idza jaa nasrullah wal fath. Afwaja, berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Pada masa itulah baru manusia berbondong-bondong untuk pergi masjid. Bila mana dah nampak matahari dah terbit sebelah barat. Masa itu tak ada guna dah. Baghtah berlaku. Tiba-tiba bagi orang beriman dah ready dah. Ya. Yas'alunaka, mereka ni bertanya kamu wahai Muhammad, ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah kamu ni tahu semua benda, tahu berkenaan dengan kiamat. Qul, kamu jawab, kata kepada mereka, innama ilmuha indallah, hanya senya, tarikhnya, ilmunya hanyalah di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai manusia tak tahu. Ramai manusia. Aktsar ini maknanya sebahagian besar. Sebahagian besar. Hanya sebahagian kecil sahaja yang sedar. Cuba tengok di masjid surau, di mana majlis-majlis agama, majlis-majlis zikir, majlis-majlis memperingati, majlis-majlis mengaji kitab. Bandingkan dengan yang hadir dengan yang tak hadir, berapa peratus saja penduduk di Taman Titi Air Jaya ni, berapa ribu. Tapi yang hadir masjid surau berapa peratus saja. Ramainya, majoritinya hadir ke tak hadir? Majoriti tak hadir. Bukan di sini saja, terpakai kepada seluruh tempat. Yang majoritinya terpakai kepada seluruh tempat, baik di Taman A, Taman B, Taman C, di negara mana, di negeri mana. Bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Begitu penerimaannya. Dan Allah dah sebut dah, kebanyakan manusia tak tahu, tak nak ambil pengajaran daripada tanda-tanda yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman dengan tanda-tanda kiamat, ya, mengikut keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara besarnya, secara umumnya ada dua tanda. Kita belajar dua tanda. Satu kita panggil alamat as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Yang kedua alamat as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Jadi tanda kecil ni dia berlaku dulu. Dia berlaku, tanda kecil berlaku dulu dan sedang berlaku sekarang ni. Cuma untuk memperlengkapkan saja. Bila dah habis tanda-tanda kecil, dia akan mula tanda-tanda besar. Apa maksudnya? Bila dah mula tanda-tanda besar, saat untuk berlakunya kiamat dah hampir. Itu tanda besar dan tanda kecil. Tanda kecil ni berlaku semenjak kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun dah mula dah. 1500 tahun dahulu dah. Tanda kecil, bangkit saja Nabi, wafat junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda kecil berlaku sampailah munculnya tanda besar. Bila dah lengkap tanda kecil, tanda besar muncul, tak lama dah.
Tanda besar yang besar, tanda besar yang besar itu, yang besarnya dia ada 10 tanda. Kita akan sentuh bila sampai bab dia. Tanda-tanda kiamat yang kecil pada umumnya terdiri dari kerosakan manusia pada akhir zaman, lahirnya fitnah di kalangan mereka, dan jauhnya mereka dari petunjuk Allah dan para rasulnya. Manusia tak nampak dah benda yang benar, tak boleh beza. Kebanyakannya yang boleh beza pun ada. Kebanyakannya yang Allah sebut tadi, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ramai manusia tak boleh beza mana betul, mana yang jujur, mana yang tidak betul, tak boleh beza dah. Kemudian berlaku kesilapan meletakkan neraca. Yang betul dia kata tak betul, yang tak betul didewa-dewakan, dikata sebagai penegak kebenaran. Dah neraca sudah terbalik dah. Itu tanda fitnah. Fitnah akhir zaman, ya. Dan di antara dan juga yang kedua, tanda-tanda besar yang menunjukkan bahawa kiamat itu sudah terlalu hampir. Dah hampir sangat dah. Ya, itu tanda-tanda besar. Apakah dia perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tanda-tanda kiamat? Yang pertama ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmizi. Bu'istu ana, kata Nabi, was-sa'atu kahataini wa asyara bis-sababati wal wusta. Dibangkitkan aku dibangkitkan dengan jarak hari kiamat seperti ini, kata Nabi. Nabi tunjuk jari telunjuk, as-sababah jari telunjuk, dan jari tengah. Panggil jari hantu. Jari tengah. Kita pun tak pasti bagaimana dapat istilah jari hantu. Jari tengah, as-sababah tunjuk, jari tengah. Seperti ini. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi nak tunjuk kepada kita, di antara jari ini dengan jari ini, ada tak jari lain? Tak ada kan? Maknanya dekat je. Tak ada dah. Kalau di antara jari, ibu jari dengan jari kelingking, kan banyak lagi tu. 1, 2, 3 lagi. Ni tak ada apa dah. Lepas ni lompat tu. Menunjukkan saat-saat yang hampir. Itu kebangkitan Nabi. Itu bermula zaman Nabi diutuskan sebagai Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah start dah. Maknanya butan sudah tekan dah. Dia kalau orang sekarang dah bilang dah, countdown dah. Dah bilang dah. Daripada nombor berapa tu? Tek. Cuma tak tahu bila habis. Dah start countdown dah. Ya. Hadis ini membayangkan bahawa kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul adalah di antara tanda-tanda hampir kiamat. Tanda kecil, ya. Hadis ini menegaskan bahawa di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat tak ada nabi lagi dah. Dah akhir zaman dah. Dengan arti sebarang panduan, sebarang wahyu, sebarang yang baru dapat wahyu tidak ada dah, kecuali wahyu atau panduan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti isyarat juga, agama-agama lain, wahyu-wahyu lain semua terbatal, dimansuhkan, tak boleh pakai dah. Semua kena tinggal. Yahudi, Nasrani, agama apa tak boleh. Walaupun dia juga sebut Allahu Akbar, Subhanallah, tak boleh. Mesti iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam, agama lain walaupun samawi ada kitab, itu ajaran lama, kena tinggal terbatas. Dah keluar sikla yang baru,
Yang lama tak pakai dah. Itu maksud dia. Hadis yang kedua ialah hadis Jibril. Hadis Jibril. Itu hadis yang pertama. Hadis Jibril. Hadis Jibril ni dekat nama dah. Bila sebut hadis Jibril, dah jadi istilah. Hadis Jibril datang jumpa Nabi, tanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Itu hadis Jibril. Bila kita pergi mana-mana, kita baca buku mana-mana, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Jibril. Hadis tu dekat nama. Nama dah terkenal di kalangan para muhaddisin. Iaitulah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di akhir hadis, hadis dia panjang. Di akhir hadis, Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama. Jibril tanya, mata sa'ah. Jibril tanya, bila kiamat? Lalu Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'i. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu berbanding yang bertanya. Maknanya kita dua ni sama-sama tak tahu. Itu maksud dia. Kita dua ni sama-sama tak tahu bila kiamat. Hanya Allah yang tahu. Lagilah para sahabat yang ada dalam majlis Nabi tu rasa heran. Siapa dia ni, pemuda ni? Nampak muka bagus, kemudian bersih, rambut hitam berkilat rambut. Rambut berkilat hitam, pakaian bersih. Kemudian tak kenal siapa. Bukan penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau penduduk Al-Madinah tentu kami kenal. Berapa orang saja daripada siapa? Muhajirin ke? Tak ada. Al-Ansar. Tanya golongan Ansar, tak ada juga. Tak ada siapa kenal. Tentu daripada jauh mana. Nak kata daripada jauh, tengok pakaian dia bersih. Kalau daripada luar Madinah jauh, tentulah pakaian dia berdebu. Pasal apa? Musafir. Musafir merentah padang pasir. Berapa padang pasir itu? Tentu kotor. Aghbara wa ash'asha. Tentulah berdebu. Kemudian rambut dia tidak terurus. Ni tengok bersih. Pakai pakaian bersih. Heran tu. Kemudian tambah heran pula. Bila Nabi dia tanya mal iman, Nabi jawab. Dia kata betul. Lagi heran dia ni. Kemudian tanya pula bila kiamat. Nabi pun jawab. Kita ni sama-sama tak tahu. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu berbanding yang bertanya. Lagi sahabat heran. Qala, lalu kata Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Tengok, Jibril guna istilah amarat. Dia ada alamat, dia ada asyrat, dan dia ada amarat. Kalau begitu kata Jibril, ceritakan kepada aku tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia menunjukkan bahawa benda tu ada. Tanda-tanda tu ada. Lalu Nabi pun cerita, qala sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Hamba perempuan melahirkan tuan dia. Hamba perempuan melahirkan tuan dia. Dia ada banyak maknanya. Dari segi makna zahirnya, makna zahir. Zaman dulu sistem hamba. Sistem hamba. Hamba ni seperti barangan milik. Seperti hak kita. Ni pen kita, ni kertas kita. Tak ada siapa boleh ambil, ni hak kita. Kemudian bila kita nak beri pada siapa? Boleh beri pada siapa hak kita. Dia panggil qabd di dalam kekuasaan kita. Kita nak beri siapa? Ataupun kita nak jual pada siapa? Hak kita. Nampak? Itu dari segi hambanya. Walaupun dia itu manusia. Memang hamba ni manusia. Walaupun dia manusia, hamba begitu status dia. Di dalam peraturan undang-undang dia. Jadi dari segi makna zahirnya, hamba perempuan, hamba ni milik tuan dia. Milik ketua keluarga tu. Kalau hak milik ayah dia akan jadi milik ayah sampai bila-bila. Tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi. Bukan mana bila hamba tu, maaf ya, ayah boleh pakai, anak boleh pakai. Tak. Kalau hak ayah aja. Kalau hak anak aja. Bukan boleh pakai semua. Minta maaf ya.
Nak mudah faham. Jadi hamba perempuan tadi, bila dia bersama dengan tuan dia bukan berzina tu. Bukan berzina ya, walaupun tidak kahwin. Pasal hak dia. Bila bersama dengan tuan dia, melahirkan anak. Bila dia mengandung, melahirkan anak, anak dia tu adalah bukan hamba. Anak daripada benih yang merdeka, dia tidak hamba. Dia akan menjadi tuan pula kepada mak dia. Dia akan jadi tuan kepada mak dia dari segi peraturan pada zaman tu. Jadi akan banyak benda-benda begitu. Walaupun ada interpretasi yang lain, disebut sebagai penderhakaan anak kepada mak bapak. Itu adalah penjelasan huraian yang lain selain daripada itu. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ru'at asyah yatatawaluna fil bunyan. Ini juga ya, dengan banyak interpretasinya. Dan kamu akan melihat, di zaman dulu, bila para sahabat dengar ni, mungkin mereka tak boleh bayangkan bagaimana benda ini akan berlaku. Tapi Nabi dah beri benda yang akan berlaku dah. Dan kita tengah tengok sekarang ni, kamu akan mendapati satu puak yang dulunya tak pakai selipar, kemudian pakaian pun tak cukup, aurah ni mana asalnya telanjang. Puak-puak yang berapa, puak-puak yang purba, yang peribumi, tu, orang asli yang mana tu, badui padang pasir mana tu, yang selipar pun tak pakai, yang pakaian tak cukup, kemudian al-alah fakir miskin, ru'at asyah mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka ni berlomba-lomba nak buat bangunan tinggi. Kaya raya dah, dengan arti harta melimpah ruah. Tengok, siapa sangka di tanah Arab dulu tak ada apa, daripada badui padang pasir. Sekarang ni di tanah Arab apa yang tak ada? Daripada tak ada apa. Apa yang tak ada? Cuba pergi Dubai. Benda seluruh dunia ada, seluruh dunia semua ada di Dubai. Tengok masing-masing bangunan tinggi dah. Burj Khalifah yang terbakar baru ni pun tinggi juga. Kemudian tengok di Mekah sendirinya. Tu bangunan tu dipanggil sebagai as-sa'ah. Bangunan tu sa'ah. Sa'ah mereka ni merujuk kepada jam. As-sa'ah juga dengan arti nama kepada hari kiamat. Tengok as-sa'ah yang besar tu, bangunan tu as-sa'ah disebut. Tanda-tanda kiamat. Dulu sahabat mungkin tak boleh fikir ada anak cucu aku boleh buat bangunan begitu. Tak fikir dia. Tu tak boleh fikir. Tapi tengok, Nabi dah cerita dah. Kemudian rata dunia nak berlomba-lomba nak buat bangunan paling tinggi. Tengok dulu Malaysia buat Twin Tower, gembira kita tinggi. Kemudian tengok Taiwan buat juga, lebih tinggi lagi. Tapi kita ada dua, we got two. Pula dah. Kemudian buat mana tinggi pula. Kemudian Jeddah nak buat juga yang tinggi. Tengok, berlomba-lomba negara Arab tu. Pasal kemewahan tu ada. Kamu tengok mereka ni dulu ni gembala kambing, pak syekh kabilah duduk di dusun mana tu. Tengok negara UAE tu. Tu. Asal kabilah-kabilah dia berpakat, latih seorang ketua. Kabilah tak ada apa dulu ni, kabilah ni. Tapi bila dah berjumpa sumber kekayaan, tengok. Membangun itu. Tu asal negara Amarat Al-Arabiyah, Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Mana satu united. Bersatu kabilah-kabilah. Lalu pakak lantik seorang ketua. Syekh apa tu. Tengok itu yang berlakunya. Berlubuk-lubuk beromba-romba. Nabi baca berlaku. Ya. Itu tanda-tanda kecil. Hadis yang ketiga ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bersumberkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat hatta taqtatila fi'atani azimatan, sehingga akan terjadilah pertempuran, pembunuhan di antara dua puak yang besar. Dua kuasa besar berperang. Kita tengok senario sekarang menuju ke arah itu. Dari segi mata kasarnya menuju akan berlaku perangan dua puak yang besar. Fi'atan azimatan, dua kuasa besar. Yakunu bainahuma maqtalatun azimatun, akan berlaku di antara dua ni pembunuhan yang dahsyat. Disebut sebagai malhamah kubra. Malhamah ni ialah dengan maknanya ialah cebisan daging-daging. Bukan sekadar tembak mati, tak. Tembak hancur. Kalau guna senjata tembak, hancur, tak boleh kena. Ni jenazah siapa, tak boleh kena siapa. Pasal daging bercerah. Tengok, tak mustahil satu masa senjata yang digunakan, yang kita nampak besar pada hari ni, nak tembak apa, penangkis kapal terbang, penapi harga, kan besar senjata tu. Yang duduk atas apa, atas bahu dipanggil bazooka apa semua tu, ataupun kereta kebal apa semua tu. Tak mustahil satu masa dengan kekuatan yang sama dibuat kecil je besar pen. Tak mustahil. Yang guna nak tembak kapal terbang tu, dia guna nak tembak manusia. Bayangkan kalau kena dengan kekuatan itu, hancur lebur, tak kena siapa. Teknologi menuju ke arah semakin kecil dan semakin kapasiti semakin besar. Orang belajar komputer kan, dulu kita sekolah dulu floppy disk besar, floppy disk. Kemudian dia kecil, disket. Kemudian sekarang ni kecil-kecil guna pen drive, thumb drive. Kemudian kecil-kecil dia guna tu SDD apa tu, memori card. Makin kecil dia punya kapasiti makin besar. Tak mustahil teknologi senjata akan berlomba ke arah tu. Daripada kecil guna untuk tembak kapal terbang, tembak apa, dibuat besar pen je. Ataupun kecil lagi, tekan je, hancur lebur. Kita tengok cerita apa. Kalau kita tengok nak cerita lah, Man in Black. Nampak kan seronok kan? Agent K ke agent apa tu. Diberi kepada agent yang seorang yang baru tu, senjata kecil dia bagi. Dia kata, alah kecilnya senjata aku, kamu besar. Oh, kamu tak tahu lagi. Dia pun tembak, dia tembak. Hancur lebur kereta, dia terbelanting ke belakang. Kecil je. Dia punya power dia. Nampak? Tak mustahil. Bila disebut oleh Nabi, malhamah kubra, guna senjata sekali tembak tu, ataupun dengan apa saja, hancur lebur, tak kena siapa. Cebisan dagingnya tinggal. Tengok, dahsyat pada masa itu. Maqtalatun azimatun da'watuhuma wahidah. Sedangkan seruan kedua-dua, tujuan kedua-dua kuasa besar tadi satu je. Di antara disebutnya tujuan dia untuk keamanan. Nak wujudkan keamanan, kena bunuh orang. Kan pelik tu. Ataupun di antara disebut oleh para ulama kita, pada asalnya dua kumpulan ini satu kumpulan. Pada asalnya dua kumpulan ni satu kumpulan, dan mereka ni lawan kumpulan yang lain. Dan mereka ni dua kumpulan yang berlainan bersatu, bersekutu lawan satu kumpulan yang lain. Kemudian kumpulan yang lawan dua tadi yang besar kalah kumpulan ni. Kemudian bila dia menang, kumpulan yang bersatu dua yang besar tadi menang. Kemudian masing-masing pun satu kumpulan buat pengumuman dia yang menang. Jadi kumpulan lain marahlah. Marah itu berlaku pula. Yang inilah satu peperangan yang besar ni. Sehinggalah puak-puak yang berada di sebelah selatan semenanjung tanah Arab, daripada Yaman, daripada mana tu, daripada Madinah, kumpulan tu semua akan pergi ke Syam untuk berperang juga. Tengok, berkumpul di Syam tu untuk berperang. Ketika itulah dahsyat sangat, dah malhamah kubra sangat. Masa tu Dajjal dah dalam keadaan Dajjal dah ada dah. Masa turunlah Nabi Allah
Isa alaihi salam di negara Syam. Kita akan sentuh bila bab sampai bab nuzul Isa alaihi salam. Dalam bab tanda-tanda besar hari kiamat. Tunggu di menara putih. Disebut dalam hadis manarah. Hadis Imam Muslim. Manarah. Manarah ni tuan-tuan dan puan, bukan merujuk kepada masjid saja. Kalau merujuk kepada masjid, dia tak panggil manarah. Dalam terjemahan disebut diturun di menara masjid putih. Dalam istilah bahasa Arab disebut manarah ialah satu tempat yang tinggi sebagai tempat ada api. Itu manarah. Bukan menara masjid. Kalau menara masjid khusus akan disebut mi'zanah. Mi'zanah memang merujuk kepada menara masjid. Menara ni tempat yang tinggi daripada perkataan ada api, ada nar. Nar, api. Jadi api yang tinggi. Turun Nabi Isa alaihi salam. Panjang ceritanya dengan Dajjal dan sebagainya. Maknanya akan berlaku peperangan yang besar. Wa hatta sehinggalah juga yub'atsa dajjaluna kadzabun, sehinggalah kamu akan nampak mendapati dibangkitkan para dajjal, para dajjal, kadzabun, pembohong-pembohong, qaribun min thalathin, jumlah mereka ni hampir 30 orang pembohong ini. Kullun, semua mereka ni yaz'amu, menyangka, mendakwa annahu Rasulullah. Semuanya mendakwa sebagai Nabi. Kita bilanglah dah sampai 30, mana tunggulah masa dia. Tempat kita dah ada dah. Kan? Dah ada dah di sebelah dekat rumah saya di Ulu Kelang. Dah ada dah yang mengaku Nabi. Tunggulah. Nak kata Nabi. Wa hatta badal ilm, sehingga diangkat ilmu. Apa maksud angkat ilmu? Tak ada orang alim. Kalau ada alim tinggal kitab je. Kitab orang dahulu kala, ulama salaf, tinggal kitab. Tapi baca pun tak faham. Tu pun dalam keadaan begitu duk mendakwa lebih hebat daripada ulama dulu. Apa tak payah ikut dia Imam Syafi'i, kita ikut Nabi. Seolah Nabi Imam Syafi'i ikut, tak ikut Nabi. Kan pelik pendakwaan tu. Mendakwa lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah, daripada Imam Malik, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Akulah mujtahid ni, mujtahid abad yang ke-21. Mujtahid apa? Mujtahid abad ini, tak ada siapa dah. Alim semua. Tu satu bendanya. Padahal bila akhir zaman ilmu dah semakin kurang dah. Akan diangkat dengan arti biqabdil ulama, dimatikan alim ulama yang hebat-hebat. Tak ada siapa yang boleh menandingi dia. Dah meninggal dah tok guru tu, tapi tengok anak dia ganti dia tidak seperti ayah dia. Tengok, dah meninggal dah alim syekh besar tu, yang ganti dia pun tak ada seperti dia. Tengok, kita semakin kuat. Mati yang kedua pula, anak dia tu tak setanding bapa. Semakin kurang. Tengok tahun lepas saja berapa ulama hebat-hebat yang meninggal dunia. Ada sahabat kita ditulis 1, 2, 3 daripada dikumpul tu, daripada Syam, daripada Mesir, daripada mana yang meninggal tahun lepas saja. Sebelum tu berapa ratus orang dah ulama-ulama hebat dah tinggal. Seolahnya kita baca tu tak ada dah orang alim bab ni. Hanya tinggal kitab-kitab dia je. Tapi baca pun tidak seperti dia. Tengok. Tanda tu. Tanda ya. Akan diangkat ilmu. Watakthuru zalazil. Banyak gempa bumi yang seluruh dunia ni. Tengok baca mana-mana. Tempat yang tak pernah berlaku gempa bumi, yang jauh daripada dia panggil apa, aliran dia tu, berlaku gempa bumi. Pergerakan itu berlaku. Tengok ya. Wa yataqarabuz zaman, dah masa tu singkat. Tengok tadi baru dah, tengok 8.30 dah nak isyak dah. Dah nak isyak dah. Kau dah isyak dah. Dah isyak dah. Rasa baru bercakap saya. Saya rasa Tuhan bagi rasa lama dah. Ya kita rasa singkat masa. Tengok cerita Hindustan. Tengok Sangam. Tengok kuch hotahi tu, cepat habis ya. Tu Mahabbatin, tengok tu cepat habis.
Duduk majlis ni lama rasa ni. Kita nak pergi mana sekarang ni? Nak pergi ke London, berapa jam je? Nak balik Terengganu, berapa jam? Bayangkan zaman dulu, orang pergi dengan kereta, dengan motor, nak sampai ke Terengganu berapa jam? Sekarang ni, tak sampai 1 jam. Nak pergi mana? Tengok. Masa itu sudah hampir tempat dan sebagainya. Kita sambung lepas azan insya-Allah. Kita habiskan nas hadis. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan nas hadis ni ya. Wa yataqarabu zaman wa tadhharul fitan. Mana fitnah akan berleluasa. Perfitnah akan berleluasa. Wa yakthurul haraj wa huwal qatl, dan banyak berlaku pembunuhan. Tengok kata-kata, walaupun tempat tak berlaku peperangan, pembunuhan kata-kata. Apatah lagi tempat yang berlaku peperangan. Tengok orang lari daripada mana tu. Pasal apa? Takut mati. Takut dibunuh. Yang tak sempat lari, tengok hancur lebur. Tak ada tinggal bekas pun tak ada. Akan berlaku pembunuhan. Al-haraju summal haraju, kata Nabi. Pembunuhan demi pembunuhan, demi pembunuhan, demi pembunuhan. Maknanya apa? Tak akan berhenti. Tak ada tempoh aman. Dalam keadaan begitu. Wa hatta yakthura fikumul mal fayafid. Sehingga tiba masanya harta benda banyak sehingga melimpah ruah. Harta benda banyak sehingga melimpah ruah. Yang ni saat-saat dah akhir dah. Wa hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatah. Sehingga tuan punya harta tu tak tahu ke mana, jadi rungsing siapa nak terima sedekah dia. Pasal semua orang ada dah. Benda bila semua dah ada, dia tak ada harga pula. Benda bila banyak sangat, dia tak ada harga dah. Semua orang ada. Wa hatta yu'ridahu fayaqu alladhi yu'radu alaihi la araba li bih. Sehingga ditawarkan kepada seseorang, orang itu menjawab, aku tak nak. Orang nak bagi offer mudah-mudahan, percuma ambillah 1,000. Oh tak nak, aku ada dah banyak. Aku pun tak tahu ke mana nak habis. Sampai peringkat tuan perempuan, harta benda emas perak ni tak ada nilai bila orang tu lebih pandang nyawa dia lebih penting daripada harta benda. Cuba kita baca sejarah zaman Pol Pot di Kemboja dulu. Cakap dengan orang tua-tua, orang Kemboja datang sini, Vietnam apa semua tu. Dia orang datang sini tukar dengan emas tu. Nak naik perahu, nak lepas sempadan Thailand tu, bayar emas kepada tentera Thailand, bayar emas kepada tuan punya perahu tu. Masuk perahu bukan seorang dua, ramai-ramai tu sembayar emas. Kemudian yang berjalan dalam hutan tu, untuk dapat satu nasi beras apa tu, tukar dengan emas. 1 kilo beras ditukar dengan emas, kakak emas ni. Gelam, tukar 1 kilo beras aja. Pasal apa? Tak makan mati. Nak selamatkan nyawa. Tak ada harta dah. Tak ada guna dah emas perak bila besar berkaitan dengan nyawa dan sebagainya. Sama juga di Syria. Dia orang nak keluar daripada Syria tu free ke? Bayar tu. Ya kapal yang tenggelam tu, perahu tu, yang Rohingya tu. Ya ada selamat dia cerita apa? Kita bayar nak naik perahu tu. Bergadai nyawa untuk selamat nyawa je. Bayar dengan emas, dengan apa tu. Itu pun tak selamat. Tengok, tiba saat begitu. Tiba saat Nabi sebut ni, harta tak ada guna dah. Pasal apa? Manusia nak tengok tentang kehidupan, di antaranya kehidupan di akhirat. Tak nampak harta benda dah. Ya. Wa hatta yatatawalun nas fil bunyan. Nabi sebut tadi. Orang berlomba-lomba nak bina bangunan tinggi, apa tinggi itu. Wa hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqu, sehinggalah seseorang melalui kubur seseorang yang lain, lalu dia berkata, ya laitani makanah, kalaulah aku mati sama seperti dia. Hidup dah tak ada mana dah.
Tak ada arti kehidupan. Berbagai masalah, tengok suasana. Dia sendiri pun masalah jiwa, masalah apa? Masalah anak, masalah isteri, suami, jiran tetangga, masalah pekerjaan. Psikologi akhirnya bunuh diri. Tu banyak berlaku bunuh diri. Bercita-cita nak mati. Bergaduh sikit, kira nak bunuh diri je. Tak lulus exam, dia target 10A, dapat 1A, mati, bunuh diri. Tak ada apa dah nilaiannya, ya. Wa hatta, ni dah akhir dah. Wa hatta tatlu asy-syams min maghribiha, sehingga matahari dah terbit dari sebelah barat. Yang ni last dah. Border untuk iman, amal soleh dan juga taubat. Tu border. Kita ada 2 border untuk Allah terima iman, amal soleh, taubat. Yang pertama, sebelum nyawa dihulkum, gharghar ma lam yugharghir. Sebelum nyawa dihulkum, confirm mati dah, taubat pun tak terima dah. Dan yang kedua ni, sebelum matahari naik sebelah barat. Dah naik sebelah barat, baru nak pergi masjid, tak ada dah. Baru nak taubat, tak ada dah. Baru nak beriman, tak ada dah. Tengok border tu, ya. Fa iza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Bila matahari naik sebelah barat, orang ramai pun tahu, mereka pun semua beriman, baru nak beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qalb. Ketika itu tidak ada guna dah bagi individu iman mereka. Imannya kalau dia sebelum ini tidak beriman. Border itu sempadan. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun ketika beriman dia tak buat amal yang soleh. Tak ada guna dah. Wala taqumanna sa'ah, akan berlaku kiamat. Tengok orang belajar bahasa Arab, tengok nun belakang tu. Wala taqumanna, dipanggil nunut taukid, dengan arti pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku kiamat. Kiamat akan berlaku tu dalam keadaan waqad nasyarar rajulan saubahuma bainahuma wala yatabayu'an. Ada 2 orang, kata Nabi, duk tengah berkira jual beli, nak beli kain, beli apa, duk tengah tengok kain, nak ukur kain, tak sempat beli lagi, kemudian berlaku kiamat, tak sedar. Itu disebut tadi illa baghtah, kecuali tiba-tiba. Tu. Wala yatwiyani, tak sempat nak lipat nak apa, tengah tengok, oh cantik bunga ya, oh ni bunga ni desain baru ni, berlaku kiamat, ya. Wala taqumanna sa'ah wa qad insarafa ar-rajul, akan berlaku kiamat dalam keadaan seseorang balik daripada membeli belah ataupun daripada mana-mana tempat, bila bani laqhatihi fala yat'amuhu, bawa susu, bawa air, bawa makanan untuk keluarga dia, tak sempat sampai rumah lagi, anak duk tunggu rumah, tunggu bapak ya, on the way, tak sampai lagi rumah, berlaku kiamat. Tengok baghtah tu, tiba-tiba. Wala taqumanna sa'ah, berlaku kiamat, wa huwa yalitu haudah wala fala yasqi minhu, dia nak minum, pegang gelas nak minum, tak sempat gelas sampai ke mulut lagi, nak minum, berlaku kiamat. Menunjukkan baghtah tu Allah sebut. Wala taquman as-sa'ah wa qad rafa'a aklatahu ila fih. Tadi minum nak makan, duk tengah gau-gau makanan, duk ambil daging kambing, duk ambil apa tu, baru duk cicah apa tu, ambil nak suap, tak sempat suap lagi, berlaku kiamat. Maknanya Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa kiamat ini pasti akan berlaku. Dan benda tak lama. Jarak yang tak lama. Dan tak ada siapa yang tahu. Kalau kita tengok di dalam sebuah hadis Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kamu ni berbanding dengan umat dahulu kala, innama baqa'ukum fima salafa min qablikum minal umam. Kamu ni umur kamu berbanding umur umat dahulu kala. Kama baina salatil asri ila ghurubis syams,
seperti solat asar dengan maghrib. Tengok masa. Maknanya sudah berlalu umat-umat semenjak daripada zaman Allah Ta'ala buat dunia ni. Daripada mana tu? Daripada isyak. Masa. Daripada isyak pukul berapa? 8:30. Daripada isyak sampai subuh, sampai zuhur, sampai asar. Berapa lama tu? Kemudian umur umat kita, umat Nabi SAW, di antara maghrib dengan isyak, di antara asar dengan maghrib je. Bandingan. Dah lama dunia ni bandingan. Maknanya kita ni di antara asar dengan maghrib berapa jam? Asar pukul 4.43. Maghrib pukul 7.15. Berapa jam? Nak banding, maknanya out of 24 hours. Bandingkan berapa? Tak lama dah kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sempat zaman itu pun, zaman kehancuran kiamat yang besar tu, paling tidaknya kita ni masing-masing akan menghadapi kiamat kecil, iaitulah kematian. Paling tidaknya akan mati. Walaupun tak sempat kiamat yang Nabi sebut ni, duduk tengah seronok-seronok makan minum, berlaku kiamat. Paling tidaknya kita semua ni akan menempuh alam kematian. Jadi bersedialah. Mudah-mudahan kita ni semua diberi ya rahmat, ya keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan sambung pula ya dengan harapan yang hadir ini sampailah ya kepada yang tidak hadir. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallah. Allahu akbar.